Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkan mengucapkan selamat berangkan kepada Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Berangkat sama, Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Isteri Pengeran Anak Sara. Juga berangkan ke bawah Duli Maha Mulia Tengku Mahkota Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah, Pemangku Raja Pahang. Sebelum berangkat dari Dempaya Brunei, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Program Kembara Kenali Borneo diteruskan ke Bandaraya Miri, Sarawak. Boleh berjalan dah sikit boleh. Cuma tak kuat saja. Dia belum, doktor kata masa tu belum. Oh, di Singapura. Saya buat dengan doktor mana? Kerja dari Sarawak. Terima kasih. Safe journey tuanku. Thank you so much. Oh, South Korea. South Korea. Okay, terima kasih Brunei. Terima kasih Brunei semua. Terima kasih. Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Kebawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan negara Brunei Darussalam menuju Bandaraya Miri melalui pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, Kuala Blain bagi meneruskan program Kembara Kenali Borneo. Keberangkatan baginda berdua dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berwaspada ketika cuaca negara dijangka aktif sehingga 12 September ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dalam siaran medianya mengungsikan hujan lebat berpetir dijangka berlaku sekali-sekala dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Terdapat risiko banjir kilan terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Hujan lebat dan keadaan berangin juga boleh menyebabkan kejadian tanah susur dan pokok tumbang. Berikutan makluman mengenai pelepasan air sisa radioaktif terawat Fukushima ke Lautan Pasifik secara berperingkat bermula Khamis 24 Ogos 2023 seperti yang diumumkan oleh pihak berkuasa Jepun yang menyebabkan kebimbangan dibangkitkan oleh pelbagai negara. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan memaklumkan setakat ini tidak ada hasil pertanian dan produk makanan laut dan dari wilayah Fukushima, Jepun yang diimport ke negara ini.
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga mengambil maklum bahawa pelepasan tersebut telah mendapat kelulusan daripada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA dan adalah terkawal dengan kandungan radiasi yang jauh lebih rendah daripada paras selamat yang digariskan IAEA. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama pihak Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA akan sentiasa memantau sumber bekalan makanan yang diimpon dari luar negara termasuk Jepun bagi menjamin kualiti dan keselamatan makanan. Ini termasuk mempersyaratkan agar semua hasil pertanian dan produk makanan laut dan yang diimpon disertakan dengan sijil kesihatan atau sijil fitosanitari atau laporan analisis bahan radioaktif yang diktiraf oleh pihak berkuasa negara pengekspor dan mematuhi syarat-syarat permit import yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa di negara Brunei Darussalam yang berkenaan. Dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, seramai 413 orang ditangkap atas kesalahan penyalahgunaan dana dan bersubahan dengan pengedar dana haram. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengarah Biro Kawalan Narkotik semasa Majlis Pemberigaan Risalah Kesedaran Orang Awam mengenai kesalahan dan hukuman bersubahan dengan pengedar dana haram ke daerah Belait. Datuk Perukar Muhammad Zalani bin Haji Ismail juga berkata sepanjang tahun 2022 dan 2023, 25 operasi Biro berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dana. Antara pengisian majlis termasuk taklimat undang-undang mengenai bahaya bersubahan dengan orang yang menjual dan membekal dana haram. Majlis diselajurkan dengan penyampaian risalah-risalah kepada para penghulu mukim dan ketua kampung, ketua agensi kerajaan dan swasta serta sekolah kerajaan dan swasta. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis bersempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dana haram itu diadakan di sebuah hotel di Kuala Belait. Beban yang ditanggung oleh 16 orang pesakit yang berdaftar di bawah Perkhidmatan Kebajikan Perubatan Hospital Pengenaran Muda Mahkota Pengenaran Muda Haji Al-Muhtadi Bila Tutong mendapat perhatian daripada Kementerian Kesihatan dengan pengagihan barangan keperluan harian melalui acara Charity Drive. Acara diadakan bersempena sambutan Jubli Perak Hospital berkenaan. Penyampaian sumbangan secara pandu lalu disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Takpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan berupa barangan keperluan harian juga diserahkan kepada 10 orang pesakit Perkhidmatan Kebajikan Perubatan di sekitar daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Abdul Afiq bin Ahmad Mahmud, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Hospital berkenaan. Jabatan Penerangan melalui Cawangan Penerangan Daerah Tutong kemarin mengadakan program muzakarah penerangan bersama penduduk mukim Pekan Tutong di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong. Dayang Siti Bismi Nurul Liman binti Haji Awang Emza, pemangku pengarah penerangan, dalam ucapan aluluannya antara lain menjelaskan program muzakarah penerangan bertujuan bagi agensi-agensi kerajaan berdialog dengan pemimpin akar umbi masyarakat dalam menyampaikan dan menjelaskan hal berkaitan masalah orang ramai di samping memberikan maklumat rasmi kerajaan. Juga hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Baik, untuk memulakan saya berpantun dulu. Pelajar Maktab Duli Pengenaran Muda Al-Muhtadi Bila muncul johan dalam kedua-dua kategori lelaki dan perempuan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan bagi pusat-pusat tingkatan 6 dan maktab-maktab senegara. Pertandingan berlangsung kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jalan Pengeran, Babu Raja. Awang Reza Ramadhani bin Isma Jaya mengalahkan 3 peserta lainnya. Sementara itu, johan bagi kategori perempuan dimenangi oleh Deng Zohrina Zafira binti Haji Zaini. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Deng Haja Merina Cheng binti Bujang,
pengarah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Pertandingan dianjurkan oleh bahagian kegiatan kerohanian Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Sebagai persiapan bagi menempuh peperiksaan, pelajar-pelajar perlu memiliki inisiatif dan motivasi diri yang tinggi baik dari segi mental, fizikal dan spiritual. Sehubungan dengan itu, Unit Bimbingan dan Motivasi di bawah bahagian Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah menganjurkan program motivasi pelajar-pelajar tahun 8 Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah Kampung Rimba. Program diadakan di ruang legar sekolah berkenaan. Atur cara program termasuk penyampaian motivasi kepada pelajar-pelajar untuk membuka minda dan membangun keyakinan diri. Diteruskan dengan aktiviti team building bagi memantapkan lagi cara berfikir dan kemahiran sosial para pelajar. Program motivasi tersebut diadakan bertujuan untuk menyuntik semangat dan dorongan yang positif kepada para pelajar agar berusaha, berdedikasi dan konsisten dalam mencapai impian. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk memotivasikan para pelajar supaya lebih bertanggungjawab dalam pembelajaran masing-masing ke arah menghasilkan individu yang mampu untuk mencapai otonomi dan menguasai ilmu secara holistik. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Pusingan kelayakan Piala Asia FC bawah 23 tahun, skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan saingan malam tadi menentang Syria. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Prince Muhammad Jordan tersebut, negara Brunei Darussalam tewas 11-0 kepada Syria. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.